Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Salah satu perkara yang menggempakan ya apabila dikatakan Perikatan Nasional PAS dan Bersatu menolak MOU peruntukan ahli parlimen pembangkang. Dan terkini adalah kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri 2 ya, isu MOU ditolak. Jadi apakah kenyataan beliau? Dan juga saya ingin berkongsi dengan anda sahabat semua, 4 hujah menjawab penolakan MOU ini daripada Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Isu peruntukan kawasan pembangkang PN dah tolak. Tapi mari kita lihat kenyataan penuh ya daripada Timbalan Perdana Menteri kedua, iaitu Datuk Seri Fadillah Yusof, berkata bahwa blok kerajaan sedang menunggu surat rasmi daripada Perikatan Nasional berkaitan draft memorandum persefahaman MOU dalam isu peruntukan kawasan ahli parlimen pembangkang. Katanya lagi, sebagai sebuah negara demokrasi, kita terima pandangan pihak pembangkang. Jadi bila draft kita mengharapkan mereka datang balik dan maklum apa tidak dipersetujui dan apa cadangan balas, itu maknanya perundingan. Tetapi apapun yang saya menghormati pandangan mereka dan saya menunggu secara hitam putih daripada mereka secara bersurat. Jika ada nanti saya bawa untuk perundingan di peringkat jabatan kuasa Majlis Perundingan Kerajaan Perpaduan. Dari situ kita akan bincang lagi sama ada hendak terus berunding ataupun adakah ini muktamad ya daripada pihak pembangkang bahwa mereka tidak mau berunding lagi, katanya kepada sidang media ya, kepada media selepas merasmikan penangguhan regata Tandang Seri Pusat di Botong, Sarawak. Pagi ini Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin telah menolak draft MOU berdasarkan 4 sebab. Kenyataan beliau telah diedarkan kepada media walau bagaimanapun ia tidak dihantar kepada Fadillah. Jadi itulah dia sahabat semua, apa saja yang dilakukan oleh pihak pembangkang ini pastinya ia dilakukan atas dasar politik, atas dasar cuba untuk mengelirukan rakyat dengan fakta yang sebenar. Dan mereka mengatakan kononnya ini tidak perlu perlembagaan, berbahaya kepada negara, kepada agama, bangsa dan sebagainya. Jadi benarkah semua itu menurut pandangan ataupun retorik yang dimainkan oleh Parti PAS, oleh Parti Bersatu Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua? Jadi saya mau berkongsi dengan anda satu maklum balas ya berkaitan dengan peruntukan pembangkang yang ditolak oleh mereka sendiri. Jadi 4 hujah menjawab Perikatan Nasional yang tidak sedarkan diri. Jadi mari kita lihat kenyataan ini sahabat-sahabat semua, apakah hujah itu. Jadi pembangkang dilihat terus berdolak dalih ya apabila menolak 2 draft cadangan memorandum persefahaman MOU daripada Kerajaan Madani berhubung dengan peruntukan kepada ahli parlimen Perikatan Nasional ataupun pembangkang ataupun pembangang ataupun politikus sampah masyarakat. Jadi semalam Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengemukakan 4 alasan Blok Perikatan Nasional memutuskan sedemikian. Hamzah berkata cadangan MOU itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan nilai budaya, moral dan agama, selain boleh disalah tafsir, salah guna kuasa serta mengongkong kebebasan. Jadi mengulas mengenai keputusan PN itu berikut hujah pemerhati politik, yaitu Amir Hamzah membidas 4 sebab fundamental Perikatan Nasional yang dilihat sengaja menunggang perlembagaan persekutuan, juga sentimen 3R. Jadi dalam hujah yang pertama adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Itu alasan yang diberikan oleh Perikatan Nasional. Jadi benarlah bahwa amanat Hadi Awang 1981 adalah amanat songsang. Betulkah? Itu soalannya. Amanat itu menyatakan bahwa menentang sesiapa yang menjunjung perlembagaan persekutuan adalah kafir dan menentang mereka yang menjunjung perlembagaan adalah jihad. Sekarang sudah tidak kafir lagi. Bagaimana dengan kematian 14 orang PAS dulu? Mati Said atau mati katak? Soal Amir Hamzah. Tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Yang ada adalah gaji dan allowance. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen. Peruntukan ahli parlimen adalah atas budi.
bicara mana-mana Perdana Menteri. Mahu peruntukan, tapi dalam masa yang sama mahu tebuk atap. Siapa nak bagi? Kata Amir Hamzah. Ini jawapan hujah pertama. Yang kedua, ya, bertentangan dengan nilai budaya dan agama. Itu satu persoalan yang diberikan oleh Perikatan Nasional. Jadi kata Amir Hamzah, menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat berbelang bangsa adalah selari dengan nilai budaya dan tuntutan agama. Isu-isu 3R wajar dan munasabah untuk tidak dijadikan peluru membangkitkan ketidakharmonian dalam negara. Di mana pertentangannya? Soalnya, lainlah kalau tiada modal nak bangunkan negara, maka terpaksa pusing isu 3R macam selalu. Ini pedas jawabannya. Yang ketiga, boleh disalah tafsir dan salah guna kuasa. Ini persoalan yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional. Pengisytiharan harta adalah sebagai langkah pencegahan kepada rasuah dan penyelewengan peruntukan untuk meningkatkan accountability ahli parlimen. Ya. Jadi ini juga dapat meningkatkan integriti. Di mana salah tafsirnya? Ada yang bilion mungkin juga mereka takut untuk isytihar harta. Kerana harta mungkin mereka bertimbun-timbun. Ya, bertimbun-timbun seperti Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang, lupa, bukan itu. Lain lah. Jadi, mantap ya jawapan daripada Amir Hamzah ini. Mungkin mereka takut isytihar harta kerana mereka takut diketahui bocor mereka mempunyai harta yang berbilion-bilion. Nomor 4, mengongkong kebebasan. Itu hujah alasan yang diberikan oleh pembangkang. Jadi kata Amir Hamzah lagi, tiada lagi mana-mana rakyat yang ditangkap, dibelasa dan dimasukkan ke dalam lokap setakat ini kerana mengkritik kerajaan. Yang mendakwa kononnya mulut kena kunci bagai itu terus-menerus mengkritik dalam semua media sosial. Yang dilarang adalah menfitnah. Justru katanya, kalau kamu dah menolak, itu pilihan kamu. Kerajaan Madani bertanggungjawab untuk memastikan dan mengutamakan kestabilan serta keharmonian negara terus kekal. Padu jawapan ini sahabat-sahabat semua. Jadi jawapan yang ringkas tapi sangat pedas ya isinya. Ya, mereka cakap mengongkong, tapi hari ini kita dengar hari demi hari mereka bebas ya mengkritik sehingga kritikan-kritikan yang dibuat itu ya berbau hasutan ya berita palsu, menyemai kebencian dan sebagainya. Adakah mereka yang ditangkap? Belum ada setakat ini. Yang ada pun karena terbukti mereka bersalah apabila didakwa di mahkamah ya. Dan sekarang ini pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin juga didakwa kerana menghasut, mempertikai kuasa yang di Pertuan Agong. Begitu juga dengan Sanusi, didakwa kerana memperlekeh Sultan Selangor, menghina yang di Pertuan Agong. Ya, mereka diberikan ruang yang secukupnya untuk mempertahankan diri walaupun berdepan dengan pendakwaan dan sebagainya. Jadi kalau dicakap mengongkong ya, itu adalah satu pembohongan terbesar ya daripada pihak pembangkang. Ini pandangan saya sahabat semua. Mungkin kerana mereka semakin takut kalau mereka sign MOU ini, mereka tidak ada peluang lagi pada pandangan saya untuk memainkan isu bangsa dan agama. Tunggang agama, tunggang bangsa, takut-takutkan orang, ya, menuduh orang kafir, ya, mendajalkan orang lain, ya. Lalu pemimpin mereka cadangkan kawin orang bukan Islam untuk dapat 100 undi, mungkin 1000 undi dan sebagainya. Begitu hipokritnya, begitu ceteknya pemikiran mereka sahabat semua. Apa yang mereka fikir setiap hari adalah politik, kepentingan mereka, kerakusan mereka untuk berkuasa dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah Anda setuju atau tidak? Ya, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.